Oke, salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya berkenaan dengan isu kenapa Anwar belum jadi PM. Kenapa saya buat pencerahan ini? Karena saya lihat ramai keluhan-keluhan rakyat di media sosial berkenaan dengan isu ini. Karena rakyat berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri hari ini. Tetapi ini jawapan saya kepada isu ini, dia sangat mudah sebenarnya. Yaitu kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim belum jadi PM, ini adalah disebabkan oleh sokongan daripada ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak cukup. Yang mana kita tahu apabila menjadi kerajaan itu, kita harus mempunyai cukup bilangan kerusi, yaitu kalau kita lihat di parlimen ada 222 kursi. Yang mana kalau kita lihat hari ini di Malaysia ni ada tinggal 220 kursi kerana 2 orang meninggal. Jadi hari ini kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nak menjadi Perdana Menteri, dia harus ada kursi sebanyak sekurang-kurangnya 111 kursi. Dan kita tahu bahwa PH yang ada hari ini hanya tinggal 88 kursi. Ini adalah yang menyukarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi kita nak berharap dengan kursi-kursi warisan ataupun pejuang ataupun muda ataupun parti-parti sepihan yang lain, kita belum tahu apakah mereka ini ingin menyokong. Ini yang menjadi persoalan yang mana kita lihat seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini terhalang di sini. Dan memang juga dihalang supaya sukar untuk dia menjadi Perdana Menteri. Tapi kalau kita rakyat nakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, hari ini memang kita tidak boleh lakukan kerana walaupun 32 juta orang rakyat Malaysia ini menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri, ini adalah tetap juga tidak boleh kerana peraturan parlimen kita dah begini. Jadi untuk kita nak bersuara, untuk kita nak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini membentuk satu kerajaan yang kuat, kita harus menunggu di PRU ke-15 dan kita harus menyokong Pakatan Harapan ni, supaya komponen parti yang ada dalam Pakatan Harapan ini kuat. Dan apabila kerajaan yang terbentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini kuat, maka mereka boleh menggubal banyak undang-undang, yang mana undang-undang yang menjurus kepada penganiayaan kepada rakyat, yang menjurus kepada undang-undang yang berat sebelah. Maka perkara ini kita boleh gubalkan apabila ahli parlimen mereka lebih daripada 2/3. Ini yang kita harapkan. Jadi kalau hari ini pun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, banyak perkara yang kalau kita lihat tidak menguntungkan kepada kerajaan yang akan dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana dengan pandemik yang ada, dengan kerosakan yang telah dilakukan oleh kerajaan yang ada hari ini, hutang piutang, dan kalau diambil hari ini adalah akan menyukarkan dan kita kasihanlah kerana dia ambil tampuk pimpinan yang sudah rosak teruk dilakukan oleh mereka-mereka yang rakus, yang selama ini berkuasa untuk menjadi kerajaan. Dan tiba-tiba ambil, orang kata orang lain ambil isi, Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil tulangnya. Jadi pada saya tidak begitu adil lah kalau diambil hari ini. Tetapi satu part yang mana selalu juga dibincangkan oleh kawan-kawan saya berkenaan dengan isu ini, yaitu kenapa juga perlu ambil hari ini, kerana di blok pembangkang yang ada, kita tahu ada PKR, ada DAP, ada Amanah, ahli-ahli parlimen dan ketua-ketua parti mereka ini juga berasa bahawa dikhianati dan perlu ambil balik. Walaupun mereka nak memerintah 2 hari pun tak kisah. Yang penting ambil balik kerana mereka telah mengkhianati Pakatan Harapan dan membentuk kerajaan yang dikatakan kerajaan pintu belakang ini. Perlu PH ambil balik mandat ini kerana ini adalah mandat rakyat. Ini yang kita selalu dengar. Jadi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang tidak mengikut apa yang dikehendaki oleh blok pembangkang ini tadi, dia juga jadi serba salah kerana itu keperluan. Tetapi dalam waktu yang sama, dia juga dalam dilema kerana kerusi pun tidak cukup. Bagaimana nak mencari sokongan daripada parti lain, yang mana kita tahu UMNO laungannya lain, PAS laungan dia lain,
Bersatu lawongan dia lain, GPS Sarawak lawongan dia lain, Warisan lawongan dia lain. Jadi ini kita tidak dapat nak membentuk satu komponen untuk yang mana coalition yang boleh bersama dengan PH ini. Jadi kursi yang betul-betul kita tahu solid hari ini adalah 88 kursi. Yang kita rakyat mahu, yang kita boleh lihat ataupun yang kita boleh jadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebagai Perdana Menteri adalah di PRU ke-15 ini. Kita harus menyokong pasukan parti yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menang bergaya dan membentuk satu kerajaan baru yang mana di situ baru kita boleh melihat bahawa ini adalah satu kerajaan yang sah dan mempunyai manifesto yang mana dianya adalah dipimpin betul-betul oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan inilah sebabnya kalau kita lihat hari ini berbagai-bagai isu yang cuba dikeluarkan kerana mereka di pihak sana itu takut dengan idealisme yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ni aura politik dia sangat kuat dan kita tahu juga bahawa dia adalah seorang pemimpin, tokoh pemimpin yang melahirkan begitu ramai pemimpin muda di dalam negara kita ini. Jadi ini yang menakutkan para pemimpin yang ada di sebelah sana. Yang padahal pemimpin-pemimpin yang di sebelah sana itu walaupun mereka lama berpolitik tetapi mereka hanya berpolitik untuk tembolok mereka sendiri. Bukan untuk melahirkan pemimpin muda, bukan untuk melahirkan pemimpin yang mempunyai kualiti untuk memimpin negara. Tak ada. Kalau kita lihat, saya tak mengatakan parti mana-mana lah di sebelah sana tu, tapi kita boleh lihat pimpinan lama-lama yang ada di parti sebelah sana itu, mereka adalah pemimpin yang kedekut ilmu, yang tidak mau share ilmu. Kalau kita lihat, mereka adalah pemimpin yang dilihat pada saya sebagai pemimpin angkuh di sebelah sana. Berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, dia adalah pemimpin yang berjiwa rakyat, yang mana dia boleh turun ke bawah bersama dengan rakyat dan dia tahu kesusahan apa yang rakyat rasa. Ini adalah hakikat yang mungkin orang di luar sana yang mana yang kadang-kadang lihat saya seolah-olah saya ini kaki bodek, kaki ampuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi hakikatnya saya sebagai rakyat seperti anda di luar. Saya bukan ada benefit, saya bukan apa-apa dengan PKL, saya bukan apa-apa dengan PS. Saya sebagai rakyat yang menyokong apa yang saya lihat lebih baik PS memerintah daripada kerajaan yang ada hari ini. Itu sahaja. Tetapi orang lihat seolah-olah saya ini kaki bodek. Sebenarnya tidak. Saya adalah seperti anda di luar yang mana saya lihat kalau kita tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini sudah umur seperti itu. Kalau hari ini kita tidak memberi ruang untuk dia memimpin negara, maka negara kita ini tidak dapat seorang pemimpin yang boleh mengubah corak pimpinan yang ada hari ini. Ini yang pemimpin yang ada di sebelah sana itu takut kerana apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri, maka dengan kuasa yang dia ada, dia boleh mengubah bentuk pemerintahan yang ada. Mungkin dengan cara ini pemerintahan negara itu dilihat lebih stabil dan juga dilihat lebih tidak berat sebelah. Tetapi ini adalah ditakutkan oleh pihak sebelah sana kerana apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri, maka dia juga boleh menghumbankan ahli politik yang berpengaruh ataupun yang tak berpengaruh ataupun mereka-mereka yang mencari makan dalam politik ini ke dalam penjara. Jadi ini yang mereka takut. Jadi harus mereka stopkan ini dengan apa cara sekalipun. Jadi inilah hakikatnya yang kita rakyat perlu tahu berkenaan dengan isu ini. Dan satu hal lagi, saya sebagai rakyat tidak berharap, kalau pandangan pribadi saya, untuk dia menjadi Perdana Menteri hari ini. Saya lebih suka Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri di PRU ke-15. Dan saya tahu bahawa PH boleh menang bergaya di PRU ke-15. Ini adalah yang saya lihat sendiri. Kerana kalau kita lihat hari ini, DAP mempunyai 42 kursi.
PKR ada lebih kurang 34 kursi dan kita tahu Amanah sekitar 11 kursi. Ini adalah sesuatu yang sangat baik. Dan PKR kenapa kursi dia susut sedikit hari ini? Karena yang melompat itu, yang 12 orang melompat itu telah melumpuhkan PKR. Inilah juga yang melumpuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Mereka yang khianat ini. Jadi pada waktu akan datang, PKR boleh mencari calon muda dan boleh menaikkan mereka dan menjadi pemimpin, serta saya rasa PHS akan menang bergaya di PRU ke-15 ini nanti. Itu adalah yang saya lihat. Oke, so sekian pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Thank you.